Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi Isnin 19 hari bulan 1 1442 bersama dengan 7 hari bulan 9 2020, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran juzuk yang ke-26, surah yang ke-48, iaitulah surah Al-Fath. Surah Al-Fath. Para pelajar tengok tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 1124. Semua buka. Yang tak ada pimpinan boleh buka mana-mana tafsir. Dan juga yang tak ada tafsir, buka je Al-Quran. Yang penting biar kita ada apa tu? Ada bacaannya, insya-Allah. Baiklah, kita mula dengan baca beberapa ayat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. Surah Al-Fath. Panjang mukaddimah surah kita. Suratul Fath ini panjang cerita, banyak perkhabaran. Tengok mukaddimah surah. Suratul Fath. Surah ini diturunkan di Madinah. Dia panggil surah Madaniyah. Apa makna Madaniyah? Surah diturunkan ketika Nabi berada di Madinah, yakni selepas hijrah. Tak kira lah turun tu Nabi berada di Madinah betul ataupun Nabi sedang berada di Mekah tengah jalan, yang penting dipanggil marhalah Madaniyah, peringkat Madinah, itu dipanggil marhalah. Nama dia mengandungi 29 ayat. 29 ayat. Dinamakan Suratul Fath. Al-Fath dengan makna kemenangan, pembukaan. Kita boleh kata pembukaan, kita kata kemenangan, kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala menujukan firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menegaskan bahawa inna fatahna laka fatham mubina, bahawa Allah telah membukakan bagi perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia suatu jalan kemenangan yang jelas nyata. Jalan kemenangan yang jelas dan nyata. Di mana kemenangan ini? Tanda pelajar. Yakni kemenangan yang disebabkan oleh perjanjian damai Al-Hudaybiyah.
letak baris molek Hudaybiyah. Di antara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin Mekah. Perjanjian ini akhirnya membawa kemenangan yang besar sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya menguasai Makkah Al-Mukarramah dan menegakkan Islam di tanah suci itu. Perjanjian ini besar, tanda pelajar, berlaku bila? Pada bulan Zulqa'dah tahun yang ke-6 Hijrah. Bulan Zulqa'dah tahun yang ke-6 Hijrah. Intisari kandungannya, tengok intisari ringkas. Setelah diterangkan tentang pertolongan yang besar yang telah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan Islam, maka Allah Ta'ala memuji orang-orang yang beriman yang telah memberikan pengakuan taat setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjuang menentang musuh pada saat yang genting itu, saat yang gawat. Orang kafir tak benar masuk Mekah, dia sekapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terdengar pula sebaran ditularkan bahawa Sayyidina Uthman dibunuh, maka Nabi kita buat ikat setia lawan Quraisy apapun jadi. Kemudian dicela akan golongan munafik yang menyelik masuk dalam masyarakat Islam, yang bersifat tidak jujur dan hanya mementingkan dirinya sendiri, berpura-pura bersama dengan Islam tapi hatinya kafir. Na'udzubillah. Mengenai perkembangan dan kejayaan Islam, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa Allah lah yang mengutus Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidayah petunjuk dalam agama yang benar, yaitu agama Islam, supaya Allah memenangkannya dan meninggikannya atas segala bawaan agama yang lain. Dan cukuplah Allah menjadi saksi tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu. Surah ini diakhiri dengan menegaskan tentang tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat sahabat-sahabat baginda serta pengikutnya yang terpuji dengan ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, al-ayah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pesuruh Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir yang menentang Islam, dan sebaliknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan sama sendiri umat Islam, sehinggalah ke akhir ayat surah Al-Fath. Baik, kita pergi kepada perbincangan ayat dan kita lihat juga huraian-huraian para alim ulama kita dalam surah ini, masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu jalan kemenangan yang jelas nyata. Apa itu jalan kemenangan? Tengok nota di bawah. Yakni kemenangan disebabkan oleh perjanjian damai Hudaybiyah di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin. Perjanjian ini selama mana? Selama 10 tahun. Perjanjian damai ini dipanggil gencatan senjata selama 10 tahun.
yang akhirnya memberi kemenangan kepada Islam. Kita kata itulah rahsia, hikmat, kebijaksanaan Allah Azza Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah anugerahkan kepada baginda. Apa dia Allah Taala anugerahkan dia? Iaitulah perjanjian yang dibuat nampak sengit sebelah, tapi sebenarnya dia menguntungkan Islam, menguntungkan Islam. Tengok lagi. Allah kata apa? Satu jalan kemenangan yang jelas nyata. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Kemenangan yang dengan sebabnya Allah mengampunkan salah silapmu yang telah lalu dan yang terkemudian. Ini dia panggil kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala ampunkan segala salah silap dia. Kemudian dikenali dengan nama Ma'sum. Apa dia Ma'sum? Nabi yang terpelihara daripada dosa, tak berdosa dah dia. Dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu serta menambahkan hidayah ke jalan yang lurus dalam mengembangkan Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya. Wa yansuraka Allahu nasran aziza. Dan dengan sebabnya Allah memberikanmu pertolongan untuk mencapai kejayaan dengan sepenuh-penuh dan sehandal-handal pertolongan yang tidak ada tolok bandingnya. Masya Allah. Kita break setakat 3 ayat dulu kerana cerita dia panjang, huraiannya sangat perlukan kepada perincian. Kita masuk kepada kitab kita ni, Tafsir Al-Munir. Dalam muqaddimah surah ini, Imam Ahmad dan juga Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fath. Nabi kita baca surah ini pada hari pembukaan kota Mekah. Dalam perjalanannya Nabi baca apa? Surah Al-Fath di atas kenderaannya. Kata di Muawiyah bin Qurrah rajja'a fiha. Nabi kita baca dengan suara yang didengari oleh para sahabat. Kata Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu anhu, kalau aku takut, bimbang, orang akan berkumpul melingkungi aku, lahaqaitu qira'atahu, nasaya aku ikut apa yang cara Nabi baca di atas kenderaannya dalam perjalanan pembukaan kota Mekah. Masya Allah. Maka para jemaah sekalian, apakah munasabah surah Al-ini dengan surah yang lepas? Surah lepas kita baca surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suratul Muhammad, suratul Fath, dekat dua tu. Munasabahnya kerana Al-Fath dengan makna An-Nasr, dengan makna pertolongan Allah Ta'ala. Pertolongan mari apabila berlakunya peperangan, maka datang pertolongan. Sebagaimana tersebut dalam riwayat yang mengatakan bahawa ayat ini, Inna Fatahna, menjelaskan apa yang patut Nabi kita lakukan lakukan kepada orang-orang yang beriman setelah ayat turun dalam surah yang dulu. Apa dia ayat dia? Dalam suratul Ahqaf, wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aku tidak tahu apa yang Allah Ta'ala nak buat kepada aku dan juga pada kamu. Dalam surah Al-Ahqaf kita dah bincang tentang
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kita tahu apa yang akan berlaku pada masa depan. Nabi sallallahu sendiri tahu melalui wahyu yang Allah Taala ceritakan kepadanya. Kemudian datang surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar manusia bagaimana cara nak berperang. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Bila kamu bertemu dengan orang kafir yang menentang kamu, pancung kepala dia, kan? Kemudian Allah Taala sebut di sini iaitu buah ataupun hasil daripada bagaimana nak kamu mendapat pertolongan dan kemenangan itu. Maka marilah inna fatahna laka fatham mubina. Baik, dalam surah Muhammad dan surah ini Allah Ta'ala jelaskan tentang sifat-sifat orang mukmin dan juga sifat orang musyrikin dan sifat golongan munafikin. Kita nampak munafikin resah dia, takut sangat-sangat dia kalau turun ayat Quran mendedahkan tembelang mereka. Berbeza dengan orang mukmin, menunggu-nunggu Allah Ta'ala turunkan ayat supaya mereka dapat laksanakan, merealisasikan kehendak ayat yang tersebut, sama ada dalam sudut ibadatnya, dalam sudut peperangannya, semuanya berlaku. Dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala perintahkan Nabi supaya beristighfar, minta ampun dengan dosa-dosanya, dan juga bagi orang mukminin dan mukminat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulakan ayat ini, surah ini, dengan hasil daripada istighfar. Apa dia? Inna fatahna laka fatham mubina. Membanyak istighfar, minta ampun, aku beri kemenangan kepada kamu. Kemenangan itu untuk apa? Untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita yang lepas, dan Allah Ta'ala sempurnakan nikmat-nikmat kita, nikmatnya ke atas kita, dengan memberi petunjuk hidayah ke jalan yang diredainya. Para jemaah sekalian, jadi ayat surah ini seperti surah-surah Madaniyah yang lain, bila turun pada waktu malam di antara Mekah dengan Madinah tentang perjanjian Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai dengan puak-puak kafir. Bila turun selepas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam balik ke Madinah. Maka surah ini jelas dijelaskan bahawa surah ini Madaniyah kerana dia berbincang tentang munafikin yang munculnya setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini di antara para jemaah sekalian. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita, tengok ayat, inna fatahna laka fatham mubina akhrajal hakim wa ghairuhu anil Miswar bin Makhramah dan Marwan ibnul Hakam, mereka berkata surah Al-Fath ini turun di antara Mekah dengan Madinah tentang perjanjian Hudaybiyah daripada awalnya sehingga ke akhirnya. Ayat yang kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika, Imam Ahmad dan juga Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, qala unzilat 'alan nabi, diturunkan ayat Quran ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, setelah Nabi kita pulang daripada Al-Hudaybiyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad unzilat alayya, tanda ini kelebihan surah, laqad unzilat alayya ayat, telah diturunkan ke atasku satu ayat, ahabbu ilayya mimma 'alal ard, lebih aku cinta kasih pada surah ini daripada segala isi bumi. Allahu Akbar. Kemudian Nabi kita baca surah ini kepada para sahabat,
faqalu hani'al mari'al laka ya Rasulullah, tahniahlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala telah nyatakan apa yang Tuhan nak bagi kepada Nabi dengan turun ayat Quran, apa dia, liyudkhilal mu'minina wal mu'minat, sampai ke ayat fauzan azima. Ketika turunnya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika turun ayat Quran, ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, ayat yang dulu, akhaf, aku tak tahu apa yang Tuhan nak buat pada aku, maka puak-puak Yahudi perli. Macam mana kita nak ikut seorang manusia yang tak ada perancangan? Maka Nabi rasa sedih sehinggalah turun ayat inna fatahna laka fatham mubina. Para jemaah sekalian, itulah beberapa penjelasan tentang sabab nuzul ayat ini dan juga beberapa peristiwa yang berlaku. Baik, kita pergi kepada apa yang disebut dalam ayat yang pertama, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah buka bagimu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemenangan yang jelas. Apa dia kemenangan itu? Para ulama kata kemenangan di sini bukan lagi bukan negeri Mekah. Kemenangan di sini ialah perjanjian Hudaibiyah. Tanda pelajar-pelajar. Perjanjian Hudaibiyah ni bila berlaku? Tadi sebut dah. Bila? Bulan Zulqa'dah tahun tahun yang ke-6. Tulis di nota tu. Kena tulis. Ini nama dia belajar. Kalau mari dengar hangguk-hangguk itu dia panggil pendengar, menjadi macam pokok yang setia, hangguk ya dia kan. Tidak ada catatan. Maka bila berlakunya pembukaan perjanjian Hudaibiyah ni menjadi sebab kepada pembukaan Mekah selepas tahun akan datang. Mana Hudaibiyah ni berlaku pada Zulqa'dah pada tahun yang ke-6, tahun yang ke-7 Nabi SAW datang ke Mekah sekali lagi untuk menunaikan umrah yang dijanjikan oleh Quraisy. Ramadan tahun yang ke-8 betul-betul inna fatahna laka fatham mubina, berlakunya pembukaan kota Mekah. Sejak dalam perjanjian tadi berapa? Dalam perjanjian tadi berapa? 10 tahun. Tapi oleh kerana Quraisy batal perjanjian dengan sebab-sebab yang mereka sendiri salah, terbatal perjanjian, maka perjanjian itu hanya lekat 2 tahun saja. Tapi kesannya cukup besar kepada dunia Islam, khususnya kepada strategi dakwah Nabi SAW pada ketika itu. Sekejap lagi anak cerita secara ringkasnya peristiwa Al-Hudaibiyah, insya-Allah, supaya para pelajar dapat rekodkan peristiwa ini untuk perjalanan dakwah kita. Betapa strategi, kematangan, berpandangan jauh dalam teknik dakwah ini sangat penting. Allah kata apa? Tuhan nak bagi suatu jalan kemenangan yang jelas nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Kemenangan yang dengan sebabnya Allah mengampunkan salah silapmu yang telah lalu dan yang terkemudian. Maka dalam ayat ini Allah kata, aku nak beri kepada kamu keampunan segala kesilapan yang ada. Keampunan, lepas pada tu Nabi kita dikira tidak lagi berdosa, ataupun disebut dengan nama maksum, terpelihara dia daripada dosa dan kesalahan. Allahu Akbar. Bila mari ayat ni, Allah Ta'ala beri kepada dia keampunan, Nabi tak berdosa. Tapi Masya Allah, Nabi solat, Imam Ahmad dan lain-lain imam Bukhari, Muslim, daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, Nabi kita ni berdiri solat sunat tahajud sampai bengkak kaki dia. Sahabat mari tanya, ya Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala telah ampunkan kesalahan Tuhan yang terdahulu, yang kemudian? Kenapa sampai begini sekali bengkak-bengkak kaki solat ni, kenapa?
Patutnya dialah orang relax sebab tak ada dosa. Nabi kata apa? Afala akunu abdan syakura. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah patut aku menjadi hamba yang bersyukur? Memang dosa tidak ada, tapi sebagai hamba yang bersyukur, aku beribadat kepada Allah Ta'ala dengan begitu kuat. Ayat ini nak mengajar kita para jemaah sekalian, supaya kita kena faham bahawa kalau Nabi yang tak berdosa begitu sekali ibadatnya, begitu kuat sampai bengkak kaki, pakai fabina, bagaimana dengan kita yang memang banyak dosa, banyak kesalahan, kenapa pula kita malah beribadat? Kita kata ini suatu kepincangan yang cukup terang dan nyata. Kepincangan yang cukup terang dan nyata. Sepatutnya kita kuat ibadat, rupanya kita pula malah ibadat. Na'udzubillah. Satu lagi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Muslim daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla. Tanda. Aisyah kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila salat, qama hatta tatafattara rijlahu. Allahu akbar. Nabi kita berdiri sampai bengkak kaki. Aisyah sebagai isteri bersimpati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan suami yang disayangi. Dia kata, ya Rasulullah, atasna'u hadza. Rasulullah buat macam ni, Allah Ta'ala telah ampunkan dosamu yang terawal, yang terakhir itu dah tidak berdosa, kenapa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura, tak patutkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Allahu akbar. Maka kalau kita nak jadi manusia bersyukur, apa yang patut kita buat? Buat apa? Tidur? La haula wala quwata illa billah. Makan-makan, melompat sana sini, pasar pagi, pasar petang? La. Dapat nikmat banyak? Tak apa ustaz. Saya dapat nikmat, saya buat kenduri kesyukuran. Panggil ustaz-ustaz. Masa ada ustaz, suruh semaya hajat, syukur lagi. Aman damai lagi. Balik ustaz, zam. Keluar dia punya alat melompat-lompat, pakai mic karaoke, syukur apa lagu ni? Ini majlis kufur nikmat, bukan majlis syukur nikmat. Buat benda-benda maksiat dengan sebab nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Tanda bersyukur, kita banyak beristighfar, banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak bermunajat, salat. Tak apalah, tak sampai bengkak kaki pun, sekurang-kurangnya ada tanda kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita syukur, apa jadi? Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah Ta'ala menyempurnakan nikmatnya kepadamu serta menambahkanmu hidayah ke jalan yang lurus dalam mengembangkan Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya. Dan wa yansurakallahu nasran aziza, dan dengan sebabnya Allah memberikan pertolongan untuk mencapai kejayaan dengan sepenuh-penuhnya dan sehandal-handal pertolongan yang tidak ada tolak bandingnya. Habis. Maka para jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita, yang pertama, Allah Taala basyara, memberi khabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada orang-orang yang beriman dengan pembukaan yang agung. Tak lama lagi, hari ini tahun 6, 7, yang ke-8 Mekah diambil balik. Cuma ulama berbeza tentang al-fathu di sini. Adakah pembukaan negeri Mekah ataupun sulhul Hudaybiyah? Majoriti ulama mengatakan sulhul Hudaybiyah itu dianggap sebagai kemenangan. Kenapa? Sebab dengan sebab sulh ini kita dapat masuk Mekah. Lagi setahun lebih, tak sampai 2 tahun kita punya program. Berapa bulan Nabi kita masuk? Zulqa'dah,
Zulkaidah tahun ni, Zulkaidah tahun depan 12 bulan, setahun kan. Kemudian setahun sampai Ramadan pula 8 bulan, mana 20 bulan. 20 bulan je tempoh. Inna fatahna laka fatham mubina, dengan Fathu Makkah hanya 20 bulan. Baik. Yang pertama, sebab pembukaan kota Mekah. Sebab yang kedua, tersebarnya Islam itu keluar. Bila buat perjanjian damai 10 tahun 10 tahun perjanjian damai ini, gencatan senjata, tidak ada peperangan di antara kita, maka Nabi kita boleh berehat seketika daripada duduk lawan Quraisy. Tahun itulah tahun yang ketujuh, Nabi SAW telah menghantar surat kepada ketua-ketua negara luar, mengajak mereka masuk Islam. Mana dakwah kita ni ada masa bila kita tidak diganggu, lebihlah kita punya jangka perjalanan dakwah. Kalau tidak asyik duk perang dengan Quraisy je, ini kita rehat. Allahu Akbar. Maka dengan sebab itu Nabi telah hantar surat, hantar ke Raja Kaisar, Raja Rom, hantar kepada Kisra, Raja Parsi, hantar surat kepada Muqawqis, Raja Mesir, hantar surat-surat yang dihantar telah tersebar. Kemudian di antara dinamakan juga Al-Fathu juga. Dia kata apa? Sebab bila bercampur Islam dengan kafir, menyebabkan dakwah kita tu mudah kita tonjolkan. Orang kafir tengok akhlak kita baik kan, orang kafir tengok puak-puak ni orang juru ni, orang baik-baik ni, maka mereka telah mengambil pendekatan berjinak dengan Islam, boleh masuk Islam. Patutlah kita hari ni, kalau kita boleh berkawan, boleh berapak dengan non muslim, kita ada orang panggil tahaluf dengan dia, buat supaya mereka dengar. Tapi kita kena ingatlah, maka dalam perjanjian Hudaibiyah ini ada 3 perkara tanda, tuan-tuan. Faedah perjanjian Hudaibiyah. Apa dia faedah dia? Yang pertama, kita dapat mengenali kekuatan musuh dan apa yang mereka, kecerdikan mereka dalam menguruskan siasah pentadbiran mereka. Tengok. Yang kedua, kelebihan yang kedua daripada Sulhul Hudaibiyah, tamyiz, nak membezakan betul-betul orang yang beriman daripada orang-orang munafik. Na'udzubillah. Kelebihan yang ketiga, bercampur orang muslimin dengan orang kafir, yang menyebabkan mereka kenal kita dan ramai masuk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Itu pandangan yang mengatakan inna fatahna laka fatham mubina di sini, iaitulah Fathu Makkah. Ada juga inna fatahna laka di sini, iaitulah Sulhul Hudaibiyah. Ada juga ulama kata ada inna fatahna di sini iaitulah Fathu Makkah, maknanya mu akan buka Makkah tak lama lagi. Sebab apa dia kata lagu tu? Sebab dia kata dalam ayat ini juga menyebut tentang galakan supaya berjihad dengan harta, dengan jiwa, dengan nyawa kan. Maka yang pentingnya majoriti ulama kata ayat ni kepada Sulhul Hudaibiyah itu akbar, besar. Adapun itu dia panggil hasil daripada Sulhul Hudaibiyah, kita dapat 3 perkara. Kemudian kesan dia pula ada berapa perkara? Ada 4 perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala beri kelepasan full kepada Nabi SAW. Dia tidak lagi berdosa, maksum, tidak ada dosa. Yang kedua, Allah Ta'ala sempurnakan nikmatnya ke atas Nabi SAW dengan dicampur di antara an-nubuwah, Nabi dan juga ketua, mulk, kerajaan, di antara kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, Allah Ta'ala bagi petunjuk hidayah untuk membawa risalah ini, memimpin umat ini
dengan kebenaran. Yang keempat, Allah Ta'ala beri pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kata Sulh Hudaybiyah ini telah melahirkan 3 perkara yang besar, iaitu mengenali musuh, membeza antara mukmin dengan munafik, bercampur orang mukmin yang menyebabkan masuk Islam. Kemudian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Allah Ta'ala beri kepada dia 4 perkara yang telah kita sebut. Jadi para jemaah sekalian, Sulhul Hudaybiyah ini adalah merupakan suatu kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menguruskan siasah pentadbiran negara. Maka kita tengok sedikit, dia panggil adwa'un minas sirah, awak panggil ringkasan kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab terjadinya Sulhul Hudaybiyah. Ana tulis dalam sebuah buku, tuan-tuan selalu tengok buku ni, nama dia Madinah Al-Munawwarah, Kelebihan dan Sejarah. Dalam buku tu kita tulis tentang Sulhul Hudaybiyah ni secara ringkas, tuan-tuan boleh baca di situ insya-Allah. Ataupun kalau nak panjang, baca dalam buku apa? Buku Rahiqul Makhtum dan lain-lain kitab sirah. Ceritanya begini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di Madinah sudah 5 tahun lebih. Dia sampai di Madinah berapa hari bulan? 8 hari bulan Rabiul Awal tahun yang pertama hijrah. Nabi kita sampai ke Masjid Quba. 12 hari bulan Nabi kita sallallahu sampai di bandar Madinah. 12 Rabiul Awal tahun yang pertama, ataupun disebut dengan nama tahun yang ke-14 hijrah. 14 kenabian, tahun 14 kenabian bersama dengan tahun 1 hijrah. Duduk di Madinah. Tahun yang kedua berperang dengan kafir di Badar. Tahun yang ketiga Uhud. Tahun yang kelima Ahzab. Tahun yang keenam Nabi kita bermimpi masuk Mekah. Nabi kita cerita kepada para sahabat, terutama kali Muhajirin, aku mimpi masuk Mekah. Gembira orang Mekah, orang Muhajirin, sebab ialah sudah 5 tahun lebih tinggal negeri, kenapa tak suka kan? Maka Nabi kita pada bulan Zulqa'dah tahun yang ke-6, Nabi kita keluar pakai ihram, bawa alat senjata musafir je, tak ada alat perang. Bersama dengan Nabi ada 1,500 jemaah di kalangan orang Ansar, orang Muhajirin dan Ansar, dan juga orang-orang Arabi, orang sekitar Mekah, Madinah yang beriman. Nabi kita bawa al-hadyu, binatang untuk disembelih di Mekah. Maknanya bukan lagi perang lah ni, bukan lagi berperang, pergi nak pergi buat umrah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berihram niat umrah di mana? Di Zulhulaifah. Isteri Nabi yang ikut bersama dalam perjalanan ini iaitulah Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Apa nak boleh buat? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjalan keluar tanpa senjata nak pergi umrah kan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hantar mata-mata dia daripada Khuza'ah, mau pergi siasat, mau pergi dulu Mekah, tengok apa keadaan Quraisy. Nabi berjalan sampai kepada tempat nama dia Usfan. Usfan ni lebih kurang 80 km daripada Mekah. Belum masuk sampai Mekah, di sana ada sebuah telaga nama dia Bi'ru Usfan. Alhamdulillah pada sebelum PKP baru ni, ana sempat pergi ke Mekah menggunakan visa ziarah. Visa ziarah ni visa pelancong dengan beberapa orang sahabat. Jadi kita bebas, kita ambil kereta pusing sana pusing sini. Di antara tempat yang saya sempat pergi iaitulah Bi'ru Usfan. Sampai di sana, cerita dia je, kemudian wakil Nabi tadi nama dia Bishr bin Sufyan Al-Ka'bi, dia kata, ya Rasulullah, Quraisy tahu Rasulullah nak sampai Mekah. Mereka tahu, mereka telah keluar daripada Mekah bawa unta-unta yang ada susu,
bermakna biasanya lama tu keluar kalau bawa alat-alat makan yang sekali dengan dia tu kan. Mereka telah berkumpul di Zitwa, nama Bi'ru Tuwa dekat dengan Mekah, dan mereka telah bersumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dibenarkan masuk. Apa jadi pun tidak ada visa masuk Mekah selama kali. Dan mereka telah mengumpulkan tentera-tentera, KP-KP untuk nak menyekat kemasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya Nabi kita pergi Mekah, dia masuk melalui Tan'im. Daripada Tan'im ke Mekah hanya 7 km, tapi telah disekat. Sekat, Nabi kita melencong pergi ke kanan sampai ke satu tempat nama dia Hudaybiyah, lebih kurang mungkin dalam 10 km jauh daripada Tan'im. Ketua Quraisy pada waktu itu, panglima dia iaitulah Khalid ibn Walid. Bila sampai di sana, Nabi kata macam mana nak buat nak masuk Mekah ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar Sayyidina Osman supaya pergi berunding dengan Quraisy, minta izin nak masuk. Kami pakai ihram, bawa hadiu untuk sembelih di Mekah, bukan mari nak berperang. Tiba-tiba Sayyidina Osman lama sikit di Mekah, dengarlah cerita-cerita bahawa Osman telah dibunuh. Sayyidina Osman dibunuh. Maka Nabi panggil mesyuarat tergempar di bawah pokok di Hudaybiyah. Nabi kita ikat setia seorang-seorang sahabat, kita tidak akan balik sehingga darah Utsman dituntut. Sudah. Itu dia panggil bai'atul ridwan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta syajarah. Kita akan jumpa ayat nanti insya-Allah. Cuma ana bagi gambaran cerita ringkas je di sini supaya bila jumpa nanti kita tahu dah cerita, kan? Ikat setia. Kata di Salamah Ibn Aqwa, dia kata bay'ana, kami ikat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala adamil firar, kita tak akan balik sama ada kita menang atau mati syahid. Sudah. Macam mana ni, kan? Maka bila macam ni punya cerita, orang kafir dengar, sudah. Hantar balik Utsman cepat. Mereka sudah ikat setia mau mati. Maka Quraisy pun hantar mari beberapa orang wakil untuk berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buat perjanjian damai. Mula-mula dia hantar orang ni tak jadi. Hantar ni akhir kali dia hantar seorang yang bernama Suhail bin Amru. Suhail bin Amru. Bila Nabi tengok, dia kata Suhail datang, dia kata aradal qaumus sulha, mereka nak berunding dengan kita, nak berdamai dengan kita. Sebab Suhail ni maknanya mudah. Siapa-siapa nak jumpa, nak dapat anak, letak nama Suhail. Atau kalau anak kembar, letak nama Sahal dan Suhail. Dua-dua tu makna mudah. Nabi tengok Suhail mari, Nabi kata sahalallahu amrana, Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Mudah urusan kita. Maka dibuatlah perjanjian damai. Apa dia perjanjiannya? Iaitulah gencatan senjata di antara Nabi dengan Quraisy selama 10 tahun tidak ada peperangan. Mana-mana orang yang lari daripada Madinah, daripada Mekah ke Madinah tanpa izin, Nabi kena hantar balik. Orang Madinah lari ke Mekah, tak payah hantar. Sayyidina Umar kata, apa ni tak adil macam ni? Orang kita kena hantar, orang dia tak kena hantar, kan? Nabi kata, biar Umar, biarkan, biar aku uruskan cerita ni. Maka siapa yang nak duduk di bawah bersama dengan Nabi, mana-mana kabilah boleh. Nak tahaluf, dia panggil tahaluf ni, buat pakatan. Siapa nak ikut dengan Quraisy boleh. Jadi macam-macam lah duduk. Maka Khuza'ah masuk dalam tahaluf dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banu Bakar duduk dengan Quraisy. Ingat dua kabilah, nanti ada cerita di sana. Dan keputusan muktamad, kamu tak boleh masuk Mekah pada tahun ini. Kami benarkan kamu mari ke Mekah buat umrah tahun depan untuk selama 3 hari sahaja. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terima perjanjian damai ini. Jadi alhamdulillah terpaksalah Nabi kita balik.
dalam perjalanan pulang itulah turunnya ayat Quran. Apa dia? Inna fatahna laka fatham mubina. Maka Nabi kita bergembira. Nabi kata Allah Ta'ala dah beri kepada kita kemenangan. Sahabat kata, menang apa kita nak balik ni, nak masuk Mekah tak boleh? Nabi kata, menang, tunggu hanya setahun lebih. Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, selepas daripada berlakunya Sulhul Hudaybiyah ini, kita tengok banyak benda yang berlaku lepas pada itu. Panglima Quraisy nama dia Khalid ibn al-Walid dan Amr ibn al-As masuk Islam. Kenapa tak menang? Dua panglima sudah lari, lompat. Kalau kita ni orang panggil melompat, kita bukan lompat, dia masuk Islam dengan keyakinan mereka. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, cerita Sulhul Hudaybiyah ini baru muqaddimah. Insya-Allah kita akan sambung ayat yang keempat dalam siri akan datang. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.